Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa ahlina wa qarabatina ajma'in, khususan ila syekhina Syekh Muhammad Isa bin Ahmad sallallahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadikas shalihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil 'ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung muka surat 64 baris yang kedua daripada bawah kitab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, Adapun basahan farjun perempuan suci dengan ketiadaan khilaf, melainkan yang keluar daripada tempat yang tiada sampai kepadanya ketika bersetubuh, dan tiada wajib dibasuhkan zakarun kemudian daripada bersetubuh, dan setengah daripada barang yang najis segala bangkai, dan jikalau tiada baginya darah yang mengalir sekalipun. Bersalahan bagi Syekh Qaffal. Syekh Qaffal ni namanya Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syafi'i. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syafi'i.
Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syafi'i ini digelarkan Syekh Kuffal. Lahir pada tahun 291 Hijrah, wafat tahun 365 Hijrah. Seorang ulama mazhab Syafi'i yang amat alim dalam ilmu hadis. Baik, kata Syekh Qaffal dan orang yang mengikutkan baginya, pada bangkai yang tiada baginya darah mengalir. Demikian juga mazhab Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, dan demikian lagi bulunya dan tulangnya dan tanduknya. Maka bangkai-bangkai ni dinamakan najis. Tulang apa pun namanya najis, melainkan bangkai manusia dan jin. Bangkai jin ni macam mana tak pernah tengok. Jadi jin ni hukum jin lah. Jin pun dia ada kehidupan. Mereka juga terkena taklif syarak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi beribadah. Dan bangkai belalang dan ikan, ini semua bangkai yang dimaafkan, iaitu tiap-tiap binatang laut yang tiada hidup pada darat. Binatang-binatang laut semuanya adalah halalan tayyiban, adalah halalan. Binatang-binatang laut ni adalah halal, boleh dimakan. Boleh kita makan, dia halal. Jadi binatang laut ini halal, tapi bila dia mati jadi bangkai, dia najis. Dan hadis dia kata sekalian hidupan laut itu halal, melainkan yang beracun. Beracun baru haram, tak beracun halal. Anjing laut, anjing laut ni halal, boleh dimakan. Anjing darat tak boleh makan. Lintah darat lagi tak boleh dimakan. Iaitu tiap-tiap binatang laut yang tiada hidup pada darat. Dan bangkai buru-buruan yang tiada sempat disembelihkan dia suci, lagi halal dimakannya. Macam mana bangkai buru-buruan? Iaitu orang yang berburu dengan menggunakan anjing buruan. Anjing buruan ni dia kena ajar dia. Kena ajar dia. Anjing ni dia ajar dia cerdik. Anjing ni bila dia ajar, dia lebih cerdik pada manusia. Itu dah pula. Anjing tadi dia ajar untuk pergi berburu. Dia ajarlah macam mana dia punya pelajaran. Ini mengaji matematik, besok mengaji sains, usaha mengaji geografi, sampai dia reti dah dia tu sebagai seekor binatang yang binatang buruan. Baik, harus orang Islam bela anjing untuk dibuat binatang buruan, harus. Contohnya kita nak masuk hutan, kita nak pergi cari pelanduk, nak cari rusa,
nak cari kambing hutan, napu, kancil, macam-macam benda nak pergi cari. Maka untuk keselamatan kita dan untuk berburu tadi, kita beli anjing. Tu harus. Jadi harus beli anjing ni pada beberapa masalah. Pertamanya untuk dibuat anjing buruan. Yang keduanya untuk memelihara tanaman atau ternakan. Ya, Nabi Ibrahim sendiri bela anjing 12,000 ekor. Nabi Ibrahim bela anjing 12,000 ekor untuk jaga ternakannya yang ratusan ribu. Ternakan dia ada ratusan ribu, bahkan mungkin lebih. Tu dia. Jadi maknanya harus bela anjing jika ada keperluan. Tapi haram bela anjing dijadikan sebagai this is my pet. Tu tak boleh. Jangan duk buat macam kucing. Ini ada satu orang pengarah Jabatan Agama Islam Negeri kat Malaysia ni. Pengarah Jabatan Agama Islam bela anjing buat macam kucing ni kat rumah. Macam mana buta kayu untuk besar pilih apa nama pengarah Jabatan Agama Islam ni orang bela anjing. Orang bela anjing ni solat tak diterima, doa tak terangkan. Kalau dapat juga itu istidraj wal iyazubillah. Jadi anjing dah yang dibela tadi untuk buruan atau jaga tanaman ataupun jaga ternakan tadi tak boleh dilepaskan macam kita lepas kucing. Tak boleh. Dia kena dikurung, diberi makan dalam kurungan. Ya. Buang yang kecil, buang yang besar dalam bilik kurungan dia. Baik. Anjing tadi bila dibawa ke dalam hutan untuk berburu, kita pun berburulah, memanah ke, melastik ke, menembak ke, tak kira lah. Jatuh ya, dia terus pergi. Dia terus pergi cari. Dapat. Dia akan menggigit di leher. Ni anjing tadi ni. Ataupun dia akan gigit di kaki. Maka dia tarik buat pergi kat tuan dia. Maka kita wajib buang bekas gigitan dia tu. Sebab bekas gigitan dia tetap mughalazah. Bekas gigitan dia tu tetap mughalazah. Jangan jangan kita kata tak apa pula. Kalau nak boleh juga, hendaklah dibasuh dengan cara sirtu ataupun disamak. Tu kata anjing buruan. Maka bangkai binatang-binatang yang diburu oleh anjing buruan tadi ni tak dihukumkan najis. Suci lagi, halal dimakannya. Dan anak binatang yang mati, najis di sini dengan makna boleh dimakan. Tak dihukumkan bangkai yang haram dimakan. Darah dia, tahi dia tu najis lah, kena buang lah, kena basuh lah. Itu maksud kata tidak najis tu dengan makna boleh dimakan. Adapun ulat dan anak binatang yang mati di dalam perut ibunya kerana disembelihkan ibunya, sembelih lembu, lapar-lapar tengok ada 2 ekor anak lembu dalam tu, mati juga. Boleh tak makan? Boleh. Kalau belum mati, disembelih lembu tu, belah perut dia lapar, tengok-tengok ada anak dia senyum tengok kita. Hai, dia kata, baik, kita boleh makan dah anak tu? Boleh. Kena sembelih kan tak? Sembelih, sunat disembelih.
Boleh dia sembelih, tak sembelih pun tak apa. Orang gitu lah kerana pasal apa? Dihukumkan telah disembelih dengan sembelihan ibunya. Tapi semua ulama kata wajib juga sembelih sebab dia masih hidup. Macam ikan ketam hidup-hidup kita goreng, boleh tak untuk dimakan? Boleh. Ketam hidup, ketam ni dia payah juga mati. Kita bersihkan dia terus kita goreng, rebus ke apa, hukumnya harus untuk dimakan tak apa. Sengaja bakar dia hidup, seksa dia tu tak boleh. Tu yang haram. Binatang tak boleh dibakar hidup-hidup, salah. Ular bakar dia hidup tak boleh, kena bunuh dulu. Melainkan untuk dimakan. Untuk dimakan tu harus. Baik, habis. Adapun ulat-ulat yang jadi di dalam makanan najis, yakni adalah najis. Ulat-ulat yang jadi dalam makanan ni hukumnya adalah najis. Ulat sampah. Tetapi harus dimakannya serta jadi tetapi harus dimakannya serta yang jadi di dalamnya. Dan jika hidup ia sekalipun, baik yang hidup di dalam makanan seperti ulat yang hidup dalam buah-buahan ataupun petai. Beli petai, mama geli-geli kat lidah. Tunjuk kat cermin, tengok-tengok tu dia warna hijau ulat panjang masuk kat lidah. Boleh tak makan. Kalau sudah terpisah daripada buah, hukumnya haram dimakan. Dia najis yang tak dimaafkan. Tapi kalau masih berada di dalam buah, kita termakan, maka halal. Itu maksud yang halal tu. Halal mana tak haram. Termakan ataupun makan ulat di dalam buah yang masih duduk dalam buah yang sukar nak dibuang, yang sukar nak dipisahkan daripada buah tu, maka itu yang dikatakan najis. Itu dia najis tapi halal dimakan. Tapi kalau boleh dipisah, boleh dibuang, wajib dibuang, wajib dipisah. Masa tu haram dimakan. Yang kata harus tu jika sukar nak dipisahkan ataupun kita dah pun tertelan dia, maka taklah berdosa. Dan jika hidup ia sekalipun, dan tiada wajib dibasuhkan daripadanya. Mana kata tak wajiblah pula kita basuh ulat tu untuk dimakan. Apa cerita pula? Maknanya ulat tadi tu duduk dalam buah yang sukar nak dibuang. Tu kalau dah buang daripada buah, itu jadi najis yang haram dimakan. Apa juga jenis ulat? Apa juga jenis ulat budu ke, ulat mulung. Ulat mulung, ada orang boleh makan ulat mulung. Ulat mulung ni ulat apa orang? Ulat di atas pokok, ulat kerengga ke apa? Ulat apa tu? Gemuk-gemuk. Orang kata banyak protein. Tak ada benda lain nak makan lah. Tentang tu juga nak makan. Orang Sarawak suka makan ulat mulung. Jadi hukumnya adalah haram dimakan kerana ia tergolong dalam najis yang tidak dimaafkan. Ringkasnya segala jenis ulat, segala jenis ulat, tak kira apa ulatnya, ulat buku ke, ulat handphone ke, maka hukumnya haram dimakan. Melainkan yang kata halal tadi, ulat yang duduk di buah ataupun sayuran yang sukar nak dibuang.
maka itu dimaafkan walaupun dia hidup. Ya. Dan telah menakal, yang ini telah diambil. Menakal, yang ini telah diambil pada Al-Jawahir, yang dalam kitab Al-Jawahir, daripada ashab, yang daripada sahabat-sahabat Nabi, bahawa tiada harus makan ikan yang dimasinkan dia, dan tiada, yakni yang tiada, dan tu buat kurungan, tulis yang dimasinkan dia, yang tiada dikeluarkan barang yang di dalam perutnya, yakni yang tak dibuang tai dalam perut. Kalau belah Kuala Selangor sana, jangan duk beli ikan. Kalau puak kapi itu buat tu suruh makan lah. Ikan tenggiri masin tu sedap, mau makan bulan puasa. Buat masak apa? Buat goreng, makan sahur. Jangan duk beli. Ya, jadi pahala puasa buat puasa tu jadi hilang dengan sebab duk makan najis. Orang Cina Kuala Selangor ni, dia dapat ikan besar yang dia nak buat masin, dia terus rendam. Dia tak basuh, tak belah perut, tak apa dah. Dia rendam terus dalam air garam dia. Bila agak-agak pecah perut, seminggu ke 2 minggu ke, ikut perkiraan dia dia ambil dia ambil, dia belah, dia pun jemur. Lepas tu kita pun beli makan. Sedap. Jaga-jaga orang suka makan masak lemak ikan masin nenas. Ya, masak lemak cili api ikan masin campur nenas. Sedap tu. Buat kenduri, baca Yasin malam Jumaat. Sedap. Lepas makan pekat jadi bodoh ke. Kata apa? Makan najis. Tu yang kepala otak jadi bengong. Ikan masin pula, ikan masin Kuala Selangor, ya. Made in Ai Chong Yu and Tong Sampah Company, Sdn Bhd. Jadi tuan-tuan nak buat kenduri, jaga jangan jamu orang makan najis. Pastikan kalau nak buat ikan masin buatan orang Islam yang pandai agama. Jangan kata mengaku orang Islam tapi tak reti agama. Yang pandai agama, yang taat pula pada agama dia. Jadi ikan masin tadi ni nak buat dia kena basuh dulu. Mula-mula kita kena belah perut, buang tai, buang segala najis pada dalam perut dan di luarnya. Kemudian dibasuh bersih. Kemudian barulah direndam dengan air garam. Lepas tu kau nak rendam berapa lama pun kau sukalah. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun kau sukalah. Dah bersih dah, tak apa. Tapi jangan terus kita rendam dalam air garam macam Cina tapi kat Kuala Selangor tu ni, kawan saya tengok sendiri, dia kata, dia cerita besar-besar tu belah, dia pun tak dibelah perut lah. Dia cerita orang Islam makan najis. Jangan beli lah senangnya. Tu pula tu belum dia jemur lagi. Dia jemur lagi, cerita lain pula. Anjing pula mau hidup pancut. Tu yang menambahkan selera makan. Ikan masin air kecing anjing nama tu. Jangan duk belilah ikan masin buatan kapi Cina. Baik, habis. Dan zahir perkataan itu bahawa tiada farak, ini tiada perbezaan. Farak ini perbezaan antara yang besar dan yang kecil. Mana tak ada beza sama ada ikan besar atau ikan kecil. Wajib dibuang perut tu pada asal hukumnya lagu tu lah. Ya.
Ikan bilis pun wajib dibuang perutnya, buang taiknya. Itu asal hukumnya. Seperti budu. Budu ni kan buat daripada ikan kecil, ikan bilis. Tetapi telah menyebut Syekh Rafa'i dan Nawawi akan harus makan ikan yang kecil serta barang yang pada perutnya. Kata Imam Rafa'i dan Imam Nawawi, dua orang ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i, dia kata boleh. Macam ikan bilis, ya. Ikan bilis dan ikan-ikan yang lebih kecil daripada 3 jari. Kita tak 3 jari orang dewasa. Kecil pada 3 jari ni, ya, harus kita goreng dengan taik-taik perut dia semua tanpa dibelah. Boleh makan. Yang besar lebih daripada 3 jari tu tak boleh. Baik. Ikan talang, ikan duri, ikan apa lagi? Ikan belukang. Ikan tu jangan duk belilah kalau yang Cina punya. Yang Islam pun jaga-jaga juga. Baik, habis. Ikan bilis ni jaga-jaga ikan bilis. Ikan bilis ni beli cukup bahaya. Tuan pergi tengok dekat Pulau Bangku, Perak. Saya pernah pergi tengok. Dulu ni pergi Pulau Bangku, lama dah. Dia ikan bilis tu dijemur. Satu jelepas anjing jaga. Tahu saja. Macam ikan masin juga. Pancuknya tak bilis. Kapi tipu. Jadi kalau nak beli ikan bilis ni, kalau bukan nama orang Islam yang buat, tu soalan. Kalau orang Islam ni kita boleh haraplah 80%. Tapi kalau orang kafir ni, kita kena syak wasangka buruk ke atasnya 90%. 10% yang simpan kebaikan untuk mereka. Yang 90 kena sangka buruk. Kita wajib menyangka buruk dengan orang kafir ni. Mana atas jalan berhati-hati di atas kejahatan mereka terhadap kita. Tapi dengan orang Islam kena menyangka baik. Kita ni pelik. Orang Islam, dengan orang Islam buruk sangka. Dengan orang kafir baik sangka pula. Baik tak ketahuan nama dia. Dengan orang kafir, dia bagus ke? Pak Haji tu, kedai kedekut nak mampu Pak Haji tu. Tengok nama Islam dah tu, dia kutuk keji. Kerana orang kafir dia puji-pujinya. Orang kafir masuk kampung Melayu, buka kedai rocik, laku. Orang Islam buka kedai rocik di kampung sendiri tak laku. Ni apa punya pesen orang kita pun tak tahu. Alhamdulillah, Sungai Raya ni semua orang Islam buka kedai. Di tempat saya sana tuan-tuan, Cina buka kedai rocik dalam kampung Melayu. Orang Melayu masuk beli. Kedai Melayu banyak apa tak nak masuk. Murah sikit je, murah 10 sen. Dia jual RM4.90, ya. Orang Melayu ni jual RM5. Maka 10 sen sekupang ni pasal lu, ya, pergi beli dekat kedai kapi. Sekupang ya, bukan buat sekupang. Kerana banyak sangat pun. Itulah kata orang Melayu. Bukan semua hak jenis ni kedekut tak hidung masin. Dengan duk kira dengan orang Islam ni. Saya pernah tengok satu pasar, satu makcik ni, dia naik tingkat 2 pasar pergi beli telur. Beli dekat siapa? Beli dekat Cina, orang kafir. Padahal depan dia tu satu makcik juga jual telur juga, Islam. Yang kat orang Islam ni depan dia tak beli, dia beli telur dekat orang kafir. Baik, buka kitab fiqh apa hukum dia. Hukum beli barang di kedai orang kafir selagi ada orang Islam, sekiranya harganya masih dikirakan berpatutan, bukan mencekik darah, hukumnya adalah wajib. Dan haram beli
barang di kedai orang kafir pada masalah ini. Jadi maknanya kalau ada kedai orang Islam, haram kita pergi beli barang di kedai orang kafir. Melainkan orang Islam tu penyangak. Tu penyangak lagu mana? Orang jual RM5, dia jual RM15. Tak mana sabar. Kalau setakat dia jual, orang kafir jual RM5, dia jual RM5, 40 sen, RM2, 50 sen, tak apalah 50 sen je. Nanti dia keluar zakat dapat balik kat orang Islam. Orang kafir dia buat apa? Dia untung besar, dia bunuh kita. Dia bunuh jiwa-jiwa kita. Dia bunuh pemikiran kita, dia bunuh jiwa kita, dia bunuh semangat keislaman kita. Yang ni yang kita kena fikir. Jangan duk kira yang murah ya. Murah sikit je pun, simpan setahun pun tak kaya 50 sen je. Kalau kira macam tu jenuh lah. Itulah orang Melayu kita, peniaga-peniaga kita ya. Nah, tidak semaju peniaga kafirin kerana orang Melayu sendiri, orang Islam sendiri tak reti hukum fiqh. Dia kira nak untung ya. Untung dunia, untung akhirat dia tak fikir. Ni dah dia. Dia kata orang Melayu tu nama dia Islam tapi duk meniaga buka aurat. Tu kami pergi beli kedai kafir, kedai Cina. Baik nak tengok orang tu buka aurat, dia Islam ke tak? Yang kedai kafir tu dia buka aurat ke tutup aurat? Dia orang lelaki-lelaki tak apa. Baik. Buka aurat kafir ke tak? Buka aurat berdosa. Murtad tak? Dah. Kafir ke tak? Dah. Orang kafir tadi kan jelas-jelas kafir. Jelas-jelas kafir. Kafir dengan orang Islam yang berdosa, mana lebih baik di sisi Allah? Di sisi Allah, sejahat-jahat orang Islam lebih baik dari sebaik-baik orang kafir. Sebab apa? Sebaik-baik orang kafir, dia itu di dalam murka Allah, dia kekal dalam neraka. Sejahat-jahat orang Islam, dia dikasih Allah, dia akan masuk juga dalam syurga walaupun dia banyak dosa. Baik, soalan. Ikan kembung rebus atau ikan masin tu kita buang tahi sebelum goreng pun tetap dihukum najis je. Ya. Sebab seluruh isinya sudah berjelera dan bersebati dengan najis asbab dari kita rendamnya sekaligus selama beberapa hari. Macam tu juga kalau kita nak simpan ya ikan ke dalam peti sejuk. Nak simpan ikan dalam peti sejuk ya, hendaklah dibelah dulu, buang tahi najis, dibersih dulu, kemudian barulah disimpan dalam peti sejuk. Jangan simpan ya terus dengan tahi dia tu. Takut dia kalau lama sekira-kira dia boleh berjelera jadi najis. Tahi tadi dia berjelera dalam tubuh dengan sebab lama direndam. Orang kafir ni dia rebus ikan kembung dengan tahi. Orang panggil apa? Ikan kembung rebus. Jangan duk beli lah, najis ya, najis tu. Makan najis lah kita. Tu yang cerdik kita. Cerdik Sebab? Sebab makan tahi. Baik. Ikan tenggiri masin jaga. Ikan tenggiri masin
Suka sangat orang bulan puasa, oh laku tak kira. Cari yang buatan orang Islam punya. Orang Islam yang reti Islam lah. Orang Islam tak reti Islam tak jadi lah. Ya, orang Islam yang mengerti Islam. Orang Islam yang patuh hukum Islam. Dengan orang Islam yang duk lawan hukum Islam. Baik ya, habis kita sambung. Jadi ada dua tadi. Yang pertama, nak beli ikan masin, jaga jangan sampai beli ikan masin buatan orang kafirin, kerana mereka jerukkan ikan tu dengan tai-tai tanpa dikeluarkan tai dan dibersihkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan ikan bilis. Ikan bilis yang dijemur, anjing-anjing datang tolong kencing. Mula-mula anjing kencing atas ikan bilis, lepas tu kafir tu pula kencing kita, harga kau-kau kena tipu. Dan tu kadang-kadang orang Melayu kita pun, orang Islam kita pun kencing kita juga. Kencing macam mana? Dia beli yang orang kafir punya, dia packing je buat nama dia. Ni satu hal juga, tipu orang. Tipu orang buat. Susah nak beli ikan sekarang ni yang bersih. Kadang-kadang yang kata bersih, rupanya dah direndam dengan apa, dengan tai-tai dulu ni. Baik, kita sambung tadi. Baik, dia kata apa? Tetapi telah menyebut Syekh Rafa'i dan Nawawi akan harus makan ikan yang kecil serta barang yang pada perutnya, yang tai-tai pun harus kita makan, kerana sukar mengeluarkan dia seperti ikan bilis. Dan kata Bijirmi, seorang ulama besar ni, dan kata Bijirmi, dan jikalau yang asahnya keadaannya najis, maknanya keadaan ikan yang perutnya tak dibelah, tak dibuang tai, kemudian dijerukkan, maka itu adalah najis. Melainkan yang kecil, yang kecil tu najis juga, tapi dimaafkan. Dan setengah daripada barang yang najis, anjing dan babi, dan anak keduanya, atau salah suatu daripada keduanya, dengan binatang yang suci. Yang ni dia kacau lembu dengan babi, jadi apa? Lembi. Ni orang Thailand ni dia buat jahat, orang Thailand ni. Orang Malaysia apa dia kacau anjing dengan kambing, jadi kambing. Di tempat saya pernah tengok, di tempat saya, di tempat kat Taiping sana, orang Hindu dia kacau dalam apa, anjing dengan kambing. Muka kepala macam kambing, perut macam anjing. Lari kuat kan. Kita pun beli sembelih buat akikah nak makan tai, makan apa, makan najis mughalazah. Baik, habis. Dan jika dengan manusia sekalipun, atas perkataan Ibnu Hajar, dia kacuk dengan manusia. Leh. Dan setengah daripada barang yang najis, darah yang mengalir. Adapun darah yang tiada mengalir, seperti hati dan limpa dan kantri. Apa dia kantri ni? Jantung, ya? Dan jikalau diambilkan daripada ibunya yang mati sekalipun, maknanya
Dia kata, dan jika diambil daripada ibunya yang mati sekalipun, anak tu mati dalam perut ibu dia, kemudian anak boleh makan tak? Halal, boleh makan. Dan juga sekalian apa yang halal dimakan pada asalnya, halal lah dimakan anak yang mati dalam perut ibu tadi. Macam kes anak lembu lah, mati dalam perut ibu dia. Dan alaqah ni apa dia? Alaqah ni segumpal darah. Dan mudrah ni apa dia? Segumpal darah juga. Segumpal darah yang terjadi daripada alaqah. Jadi alaqah dulu, ibaratnya dalam Quran dia cerita setelah 40 hari air mani berada di dalam rahim ibu, maka air mani tadi dia bertukar jadi alaqah. Ya walaqad khalaqnal insana min tin thumma ja'alnahu nutfah fa khalaqnal mudghah thumma khalaqnal nutfah thumma ja'alnahu nutfatan. Dia asal manusia ni daripada air, daripada tanah. Walaqad khalaqnal insana min tin, dan sesungguhnya telah dijadikan manusia daripada tanah. Itu siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Selepas itu dijadikan daripada tulang rusuk, iaitulah Hawa. Lepas pada itu dijadikan daripada air mani. Air mani tadi duduk dalam rahim ibu selama 40 hari, dia bertukar menjadi alaqah. Lepas 40 hari dia jadi mudghah. Lepas 40 hari lagi dia akan jadi berbentuk. Itu dalam Quran yang disebut surah Al-Mu'minun ayat yang surah yang ke-18. Sekaliannya tiada najis, asal darah, tapi tidak bernajis. Kalau binatang bolehlah kita makan, tak najis. Orang jangan. Mana ada orang makan orang Batak, orang tak makan orang mana hari ni. Dan diistisnakan, yakni dikecualikan daripada darah yang mengalir itu susu yang warnanya seperti darah. Dan diistisnakan darah yang mengalir itu susu yang warnanya seperti darah. Mana kata benda ni tidak najis. Dan telur yang jadi darah, tapi sekira jika diramkan nescaya tetas ia. Mana kata dia tu bukan darah, dia jadi darah tapi belum, tidak sempurna jadi darah tu. Dia boleh masih jadi anak kalau diram, maka tu tak dihukumkan darah, tapi eloknya buanglah. Dan setengah daripadanya nanah, kerana ia darah yang berubah. Dan danur ni apa dia? Air besar, kudis tu, warna jernih tu, iaitu air yang jernih yang bercampur dengan darah. Dan demikian lagi air luka dan cacar dan air kulit meletik. Bukan tu, air kulit meletak. Bukan tu, meletup. Air kulit meletup tu, ataupun melepuh. Air kudis di kulit yang nampak macam meletup ataupun melepuh. Air kulit melepuh lagu tu, ataupun air kudis di kulit yang seperti melepuh. Kalau kita cucuk dengan jarum, dengan duri kan, ada keluarlah air besar tu, ni. Tu namanya air besar. Kalau busuk najis, tak bau apa, tak najis. Cium tengok.
Kalau bau dia busuk, macam nanah dia bau dia busuk, maka tu hukumnya najis. Kalau tak bau apa-apa, warna pun tak ada berubah, jernih je, tu tak najis. Jika berubah warnanya, ini semua jadi najis ni. Dan jika tiada berubah, suci ya, jernih je, tak ada berubah warna, tidak bau, tidak rasa pun tidak. Takkan nak rasa dengan lidah. Rasa tu gini sebenarnya, bukan rasa dengan lidah, rasa kesat ke tidak. Ya. Contohnya kucing berak atas lantai, wajib kita bersihkan sifat-sifat kenajisan tu. Apa dia? 3: bau, warna, rasa. Bau, kita pahala bau, hilangkan bau dia, ain dia bagi kita buang. Rasa dia, tekan rasa dengan lidah, iaitu rasa dengan jari, kesat ataupun licin. Ada lagi dah, gitu. Itu masuk kata rasa tu. Siapa yang pergi jilat tempat najis tu, walaupun dah dibasuh. Baik, habis. Dan setengah daripadanya barang yang najis muntah, yang keluar daripada maidah, niat perut. Kalau muntah keluar daripada kepala tak apa, tak najis. Seperti kahak, kita jolok buang wek. Sebab apa? Nak buang ilmu kahak daripada kepala. Ayat tu tak apa, tu tak najis. Jangan kita wek keluar ke perut, keluar nasi semalam dengan Maggi, 3 ekor udang pun keluar dah lari je. Itu najis. Yang tu najis. Dan jika tiada berubah sekalipun, tu dia najis, sebab keluar daripada maidah. Melainkan dia tetap dengan keadaan asalnya, tak berubah. Kalau berubah sifat tu boleh najis. Kalau tak berubah dah apa? Contohnya kopi yang dimakan oleh tupai, musang. Dia makan biji kopi, biji tu nanti dia berak keluar sebiji macam biji kopi, belah hancur. Kita pun ambil, kumpul banyak-banyak, balik basuh bersih-bersih, lepas tu goreng, tumbuk buat kopi. Boleh lah. Kopi apa? Kopi tai musang kata. Yang tu halal. Pasal apa? Pasal dia tak berubah sifat kopi tu dalam perut binatang tadi. Maksudnya dia tak melalui sistem penghadaman yang menghancurkan dia, yang menyebabkan dia berubah sifat. Jadi dia tak berubah sifat. Macam tu juga. Maka tu jadi harus boleh minum kopi, kopi daripada tai, apa nama tadi? Tai musang. Baik. Dan susu binatang yang tidak halal dimakannya, susu kucing ke, susu apa jugalah, najis. Alio tak apa. Alio kucing tak najis. Alio rimau tak najis. Kalau berani pergi letak. Tak ada alio rimau. Alio anjing babi, tu najis moralazah. Tapi selain daripada alio anjing dan babi dan peranakannya, itu tidak najis. Kita nak pergi surau, anjing jilat kaki kita, jilat pipi anjing pula, kucing. Kita belah kucing banyak, kucing jilat kaki. Kita hukum dia jilat pipi kita pula. Tak wajib basuh sebab dia tak najis. Rimau sekalipun, singa sekalipun tak najis. Mula-mula dia jilat kita, lepas tu dia ngap kita. Baik, habis. Dan susu binatang yang tidak halal dimakannya, melainkan manusia. Susu binatang yang tak halal dimakan. Tapi susu manusia ni tak halal juga dimakan, tapi dia tidak najis, bahkan boleh halal. Dan biak binatang seperti biak unta, tu biak tu bukan beg. Itu dia beg boyakah, beg biak tu. Dan biak binatang seperti biaknya unta.
Baik, kita berhenti itu dulu, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, maka tak kala selesai, maka tak kala selesai. InsyaAllah kita sambung ila akhirih. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.